Hujan kat tempat Kak Syida? Ya, masih hujan Ustaz. Renyah-renyah. Hujan ni, tapi suara saya boleh clear Kak Pada Kak Syida clear lah. Pada sahabat-sahabat yang lain tu macam mana ya? Alhamdulillah clear. Ya, tapi suara saya clear tak? Clear. Alhamdulillah Yeah. clear. Sekarang ada berapa orang baru? Oh, ada 15 orang dah Ustaz. Kak dah rasa Kita boleh mula boleh mula. Sekarang pukul apa? 10 4 minit dah. Okay, jom. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kak Syida, ibu-ibu, sebelum saya mulakan kelas ni, boleh tak yang lain ada Puan Azlina, Puan Rafidah, tolong beri komen adakah suara saya dapat didengari ataupun tidak ya. Okey, Kak Rozana kata jelas, alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Suara saya jelas ke tak? Oh, Kak Halina ada je kat mana-mana, rajin betul Kak tuntut ilmu, masya-Allah ya. Okey, Puan Fauziah kata jelas, Puan Nazlina kata jelas, alhamdulillah. So hari ini kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, kita telah masuk pertengahan bulan Syaban ya. Dan bila kita masuk pertengahan Syaban ni mungkin ada isu yang boleh kita bincangkan, iaitu puasa pertengahan Syaban, adakah ia dibolehkan ataupun tidak ya. Saya ada buat nota tentang perkara tu. Nanti saya cek, kalau boleh kita bincangkan hari ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian ya. Okey, Puan Norma pun kata jelas, alhamdulillah. Hujan ya, hujan. Ini pun gelap, saya terpaksa pasang lampu. Dan kalau ibu-ibu nampak ada Allah terabur rumah, minta maaf lah. Nampak orang pasal televisyen tu, anak lah tu dia cuti seorang ya, seorang tuition. Okey, hari ini kita akan bermula dengan perbincangan tentang puasa pada hari Jumaat sahaja ya. Baik, ibu-ibu sekalian, sebagai menghidupkan suasana pembincangan kita dan kita maklum bahawa apabila wujudnya perbincangan, barulah insya-Allah kita dapat melatih kualiti ingatan kita, kita dapat mengasah ilmu kita ya. Kalau saya seorang je bercakap, jadi saya je lah yang dapat banyak manfaat. Tapi kalau kita sama-sama berinteraksi, berkomunikasi, sama ada ibu-ibu tulis di ruangan chat yang ada ataupun bercakap direct, alhamdulillah itu sangat digalakkan lah. Jadi ibu-ibu, dalam agak-agaknya lah dalam setahun kita ni 365 hari lebih kurang, agak-agaknya hari apakah yang paling mulia di sisi umat Islam? Okay, Kak Syidah dah buka mic itu. Apa jawapan Kak? Hari Jumaat Ustaz. Okey, Kak Rozana kata hari Jumaat. Kak Syidah hari apa Kak Syidah? Hari Arafah. Hari Arafah. Okey, jawapan kedua Kak Syidah hari Arafah. Pada hari Arafah tu bila Kak? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ya. Okey, lagi ada tak jawapan lain? Takut ada yang kata hari raya ke? Tak ada ya? Okey, baik. Ada dua jawapan yang diberikan, hari Jumaat dan juga hari Arafah ataupun 9 Zulhijjah. Oh, hujan makin kuat dia. Minta maaf. Baik. Sebenarnya kedua-dua jawapan yang diberikan oleh Kak Rozana dan juga Kak Syida, kedua-duanya betul, dengan penjelasan hari Jumaat merupakan hari yang terbaik mengikut nisbah mingguan. Jadi kalau ikut nisbah mingguan yang bermula hari apa ya? Bermula hari Ahad lah kan? Ahad tu 1, Isnin tu 2,
Selasa tu 3, Arbi'ah tu 4, Khamis tu 5 kan. Bermula hari Ahad sampailah hari Sabtu. Hari yang terbaik ialah hari Jumaat. Ya. Hari Jumaat ini merangkumi malam Jumaat dan siang Jumaat. Baik. Tetapi kalau kita kira nisbah tahunan, ya. Kalau kira nisbah tahunan, hari yang terbaik ialah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ataupun disebut sebagai hari Arafah, ya. Dan lebih berganda lah kalau nama siapa lah call number ni. Sekejap Kak Syida ada orang call lah. Hello. Hello. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya, dari mana ni? Sebab saya ada kelas sekarang ni. Oh, tidak. Kalau macam tu, saya minta maaf, saya ada kelas sekarang ni. Saya pun dah ada kelas. Kalau saya lapar, no? Mesan angkat. Baik. Sorry. Kalau kira nisbah tahunan, hari Arafah tadi kan. So, kalau hari Jumaat jatuh pada hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah, maknanya ia gabungan 2 hari yang terbaik. Berganda lah, lebih hebat dia kan. Baik. Tapi kalau saya tanyakan pada ibu-ibu sekalian, okay, soalan yang kedua, bilakah berlakunya Haji Akbar? Yang ada nyatakan dalam surah At-Taubah kot ya, Yaumul Hajjil Akbar. So Haji Akbar tu bila? Siapa yang boleh bagi perkongsian jawapan? Selalunya Ustaz kan, kalau orang Melayu kita tak tahu lah betul ke tidak ni, kalau dapat hari Jumaat tu hari Jumaat jatuhnya raya haji tu, macam orang kata oh itulah Haji Akbar. Pada hari Jumaat tu je lah Ustaz, pada hari Jumaat yang jatuhnya hari Arafah tu. Oh, hari Jumaat jatuh pada hari haji. Dan Kak kata maknanya hari Jumaat jatuh pada 9 Zulhijjah, gitu Haji Akbar. Tak tahulah itu pendapat orang tua-tua ke atau pendapat hadis, tak tahulah. Terima kasih Kak ya. Tak apa, kita kongsi jawapan. Saya pun kod-kod ada kalangan ibu-ibu yang kita masing-masing ada ilmu masing-masing. Ibu-ibu ada ilmu ibu-ibu, saya pun ada ilmu saya, dan kalau kita dapat gabungkan antara pengetahuan kita, alhamdulillah. Hari Arafah yang jatuh pada hari Jumaat, kata Puan Norma Aziz, sama dengan jawapan Kak Syida ya. Jazakumullah khairah. Ada jawapan lain tak? Bilakah berlakunya hari Haji Akbar? Okey, tak ada Jadi puan-puan, ibu-ibu, kalau kita pergi haji pada, Kak Lina pun sama, kalau kita pergi haji pada tahun sekian-sekian, tengok-tengok 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Rabu. Kemudiannya ada orang pergi haji pada tahun depan, hari Arafahnya jatuh pada hari Jumaat. Maknanya orang pergi haji tahun depan lah yang untung berbanding orang pergi haji tahun ni. Macam tu ke, ibu-ibu? Okey, Kak Syida kata macam tu lah. Kak Syida pernah pergi haji kan? Kena tak dengan Haji Akbar? Tak ada Ustaz, tak ada. Tak kena. Kak Halina pergi haji ke pergi umrah dulu tu? Haji Ustaz, tahun 2019. Pergi haji? Ya. Tak jatuh hari Haji Akbar? Hari tu Akbar Ustaz. Akbar, Masya Allah. Dapat, kiranya ceritanya dapat pahala banyak lah kalau kita ikut perbincangan kan. Okay, barakallahu fikum. Sebenarnya, tidak ada satu pun kenyataan sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis menyatakan Haji Akbar merupakan hari Jumaat, hari 9 Zulhijjah yang bersamaan dengan hari Jumaat. Tidak ada begitu ya. Haji Akbar ni bermaksud dalam beberapa hari kita menunaikan haji. Kak Syida, berapa hari kita tunaikan haji? Saya tak pernah buat haji, saya tak tahu. Bermula berapa bulan sampai berapa bulan? Kalau selalunya kita pergi 8 Zulhijjah mula bergerak ke Arafah. Lepas tu selalunya 10
10 tu dah habis dah kerja-kerja haji. Tapi sebab kita Malaysia ni duduk kat sana sampai 13 Zulhijjah lah. Okey. Ha. Maknanya standardnya paling minimum 9 dan 10 hari bulan lah haji. Hmm. Itu yang lain-lain tu kalau pergi awal, pergi lambat itu cerita lain lah. Tapi paling kurang pada 9 dan 10 hari bulan tu haji. Begitu Kak Syida? Sebabnya lepas tu ada yang dah bila dah selesai dia punya dah selesai dia punya lontaran jamrah yang utama tu, dia dah balik ke Mekah untuk buat tawaf. Okey. Baik-baik. Maknanya haji ni tak lama. Tapi dalam tempoh haji yang tak lama tu, kalau kita katakan 9 dan 10 sahaja, kalau betul, bilakah haji akbar yang dimaksudkan? Ataupun kalau kita pergi tunaikan haji, ada yang buat haji ifrad, jadi dia mula awal lagi lah kan? Tak semesti mula dari awal, tapi dia berihram awal. Jadi tak apa, dalam beberapa hari menunaikan haji itu, hari yang dianggap sebagai haji akbar ialah 9 Zulhijjah menurut pandangan kebanyakan ulama berdasarkan hadis Al-Hajju Arafah. Haji ni ialah padang Arafah. Jadi pada 9 Zulhijjah itulah kita pergi ke padang Arafah. Baik. Jadi tanpa mengira sama ada ia jatuh pada hari Jumaat, hari Rabu, hari Khamis, hari Sabtu, 9 Zulhijjah itulah yang dianggap sebagai Al-Hajjul Akbar. Baik ya. Jadi kita kena faham situ dulu ya apa maksud Haji Akbar. Seterusnya, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, kalau kita tengok pada hari Jumaat ya, hari Jumaat dianggap sebagai hari yang amat mulia. Okay, baik, hari yang banyak kelebihan dia. Okay, baik. Kalau kita katakan hari Jumaat merupakan hari yang mulia, mengapakah Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari syurga pada hari Jumaat? Soalan dia ya, mengapa Nabi Adam turun dari syurga pada hari Jumaat? Dan kiamat pun berlaku pada hari Jumaat. Kiamat pun berlaku pada hari Jumaat. Okay, boleh tak berlaku kiamat pada hari Jumaat nanti? Hari ini hari Isnin kan? Dalam beberapa hari nanti ni, minggu ni lah. Boleh tak berlaku kiamat pada minggu ni? Ataupun minggu depan? Ada jawapan tak nak diberikan? Belum lagi kot. Oh, Kak Sanina ada. Okey Kak, apa Kak? Tak kot. Tak kot. Kenapa Sebab kata ada kot belakang tu? Sebab Dajjal, proses-proses yang menuju kepada akhir zaman tu belum berlaku lagi. Okey, betul ya. Dajjal tak keluar lagi, Nabi Isa tak keluar lagi dan proses yang begitu panjang, banyak lagi proses dia tu untuk berlaku kiamat tu belum berlaku pun. Dan Dajjal kalau keluar paling kurang 40 hari kan. Sekarang tak keluar lagi. Jadi kita kena berjuanglah untuk melewatkan tempoh kiamat. Itu perjuangan ahli ilmu. Perjuangan melewatkan tempoh kiamat. Kiamat memang dah ditentukan tapi kita jangan mempercepatkan tempoh tersebut dengan perbuatan-perbuatan kita. Baik, ibu-ibu sekalian, tapi persoalannya Kak Serina, ibu-ibu, kenapakah hari Jumaat dianggap sebagai hari yang mulia sedangkan dalam masa yang sama kiamat berlaku pada hari Jumaat dan juga Nabi Adam pun diturunkan ke muka bumi pada hari Jumaat. Jadi adakah itu satu kemuliaan sebenarnya Nabi Adam turun ke bumi pada hari Jumaat? Okey, ada siapa yang boleh bagi pandangan tak? Yalah Ustaz, Nabi Adam alaihissalam memang diciptakan untuk bumi ni. Jadi diturunkan ke bumi tu pada hari Jumaat. Itu adalah kemuliaan lah sebab tunggu masa je nak turun bila. Jadi memang diturunkan pada hari Jumaat itu. Sebab memang daripada awal penciptaan Nabi Adam itu memang meant to be for the third. Bukan, Nabi Adam bukan tempat dia di syurga. Memang Allah kata aku akan menciptakan manusia ni untuk muka bumi. Jadi muka bumi. Jadi diturunkan di bumi pada Jumaat itu betul lah, mulia lah sebab memang khalifah di muka bumi diturunkan pada Jumaat. Okey, terima kasih banyak Kak. Satu jawapan yang baik. Artinya memang mulia lah sebab itulah bermulanya pentadbiran khalifah di atas muka bumi pada hari Jumaat.
dan dia bukan sekadar meliputi soal kemuliaan tetapi keagungan. So sebagai lambang keagungan Allah Azza wa Jalla, hari kiamat pun berlaku pada hari Jumaat. Itu lambang orang Islam akan mencapai kemenangan dan orang-orang jahat mencapai kekalahan. Kerana ketika hari Jumaat berlaku, semua orang yang masih hidup ketika itu ialah orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan orang beriman semuanya telah meninggal dunia. Berarti kalau kita melihat rentetan peristiwa pada hari kiamat yang amat menakutkan dan menyedihkan itu, setelah ramai orang memeluk Islam, iaitu ketika Nabi Isa AS turun, produk Islam pun makin naik, umat Islam pun jadi tokoh dan orang-orang Kristian pun semua berbondong-bondong memeluk agama Islam. Tapi selepas itu berlaku lagi proses, selepas Nabi Isa meninggal, sebahagian manusia kembali kufur kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga datanglah kumpulan yang dianggap daripada Habsyi yang akan meruntuhkan Kaabah. Kemudian pada kemuncaknya Allah Ta'ala pun mengutuskan angin yang bertiup dari sebelah Syam rasanya, dan angin itu apabila terkena kepada umat Islam, wallahu alam angin itu apa maksudnya, wabak ke apa ke wallahu alam, tapi orang Islam semua akan meninggal dunia. Ya, orang yang ada keimanan semuanya akan meninggal. Maka tinggallah orang yang paling jahat di atas muka bumi, sebagai Allah Ta'ala nak berikan satu balasan yang paling besar kepada mereka yang dianggap sebagai Al-Qiyamatul Kubra, kiamat yang paling besar. Jadi ini maknanya kita pun naskah orang Islam pun mati semuanya, tinggal orang paling jahat je. Baik. Jadi itu merupakan hari kebesaran dan hari kemenangan bagi umat Islam, ya. So apa amalan kita pada malam Jumaat? Apa amalan kita pada hari Jumaat? Kita pun beramal dengan solat tahajud bagi sebahagian orang membaca suratul Kahf, sebahagian orang berselawat kepada Nabi SAW. Macam-macamlah ibadah pada hari Jumaat, dan ada yang memperbanyakkan doa khasnya ketika waktu asar sampai ke waktu maghrib dan sebagainya. So berlaku kempen untuk ibadat pada hari Jumaat. Betul? Baik. Dalam keadaan Nabi SAW kempen untuk melakukan ibadat pada hari Jumaat, selawat pada hari Jumaat digalakkan, membaca Al-Quran zikir pun digalakkan, berdoa amat digalakkan, solat sunat tanpa henti pun amat digalakkan, di samping amalan-amalan yang lain. Tetapi tiba-tiba ada juga larangan Nabi SAW yang kita mahu bincangkan pada hari ini, iaitu larangan berpuasa pada hari Jumaat semata-mata. Padahal kita maklum puasa ini merupakan amalan yang hebat. Sehingga kan Nabi gambarkan hebatnya puasa ni, tiada amalan yang sebanding dengan puasa. Padahal banyak lagi amalan yang lebih hebat pada puasa, salat, zakat. Tapi nak kata puasa ni hebat, di luar biasa kedudukan dia, ya. Okey, cuba ingat balik. Puasa ni nombor berapa kalau dalam rukun Islam? Okey, Ibu. Sebelum saya masuk ni, kita nak recall balik. Nak refresh balik maklumat. Puasa ni kategori yang keberapa dalam arkanul Islam? Keempat, Ustaz. Keempat, okey. Bukan 3 Syahadah, solat, puasa zakat, haji. Puasa yang ketiga. Puasa ketiga, tak. Kan ada jawapan lain? Ibu ada jawapan lain ke? Ada orang ke tak ada orang? Saya dah babai dah. Ibu jangan buat saya kesorangan, ya. Saya kat Sida je. Oh, Kak Salina tadi kan. Okey, ibu-ibu, tolong bagi respon di ruangan chat. Tak apa, saya tak panggil nama. Sebab ada orang pesan, bila Ustaz panggil nama tu, orang takut. Ibu-ibu jangan bimbang. Kalau tak nak jawab, diam je. Saya panggil nama pun buat tak tahu je. Tak apa, saya faham. Kak Rozana kata 3, Kak Halina kata 3. Okey, ada jawapan lain? Puan Norma kata 3. Ada ni lambat nak type. Okey. Okey, ada jawapan lain ke selain daripada 3? Saya kata 5. 3, Puan Diana Lehri yang selalu datang, jazakumullah khairah, kata 3.
Puan Fauzia Zakaria, ada 2 Puan Fauzia. Kak Yan ada, Puan Jadilah pun ada. Kak Aslinda pun ada. Okey, Kak Aslinda. Kak Aslinda, Puan Jadilah. Puasa ranking ke berapa dalam rukun Islam? Tak ada jawapan. Kak Jalilah 4, Kak Aslinda 3. Kak Su ada ke? Kak Syuda, Kak Su ada ke? Kak Suraya? Ada. Kak Suraya Yusof, saya jumpa nama. Kak Su diam je. Kak Su, nombor apa Kak Su? Puan Suzy ada. Kak Su? Mana Kak Su ni? Kak Ros ada, Kak Ros? Tak nampak Kak Ros pagi ni. Anis pun tak ada Ana pun tak ada. Kak Ana tak ada. Okey. Kak Uh, Su diam sampai sudah ni. Kena Kak Su ni. Kak Maslian. Okey, Puan Maslian 3. Okey. Tak apa, mungkin Kak Su dan nenek ada kerja kan sambil dengan kuliah dia kerja. Tak apa, saya faham. Puasa ni banyak kali dah sebut pada ibu ni. Ni saja buat marah sikit bagi ingat. Nombor 3 zakat. Okey Bibu, nombor 3 zakat. Okey, saya saja ulang kali ni supaya kita ingat ya. Jangan tertukar lagi. Puasa ni antara 2 je. Nombor 4 atau nombor 5. Sebahagian hadis seperti dalam Bukhari menunjukkan puasa ni yang kelima selepas haji. Haji yang keempat. Sebahagian hadis menunjukkan puasa ni yang keempat haji. Ini ulama fikir bila puasa pada ranking yang keempat. Tidak semestinya menunjukkan amal puasa tinggi haji, tapi mungkin kerana haji ni dilakukan oleh orang yang tak ilahi bila masalah internet. Okey, Kena ulang balik. haji itu bukan mau buat, maka puasa dia tak. Tetapi ulama pandangan dia sama ada ataupun menurut hadis 5. Hadis Halina kata puasa nombor 3. Zakat nombor 3. Zakat nombor 3 bukan puasa tu pun tadi ada masalah internet sekarang dah okey kan? Okey. Zakat nombor 3, puasa nombor 4 ataupun nombor 5. Okey, baik. Nanti kita cek balik kali ni saya tunjukkan hadis, saya dah cek dah hadis tu. Bila Bibu asyik jawab 3 je saya pun confused. Saya pun cek hadis beberapa kali, memang zakat nombor 3. Lain tak clear lagi ke? Saya sudah okey dah. Ustaz ulang balik semula pun Ustaz cakap tadi Ustaz sebab lain tak okey tadi kan. Okey, saya ulang balik. Sikit je saya ulang balik. Ya. Puasa sama ada nombor 4 atau nombor 5. Sebahagian hadis menunjukkan haji yang keempat, puasa yang kelima. Antaranya hadis Sahih Bukhari. Tapi ada hadis dan dipegang oleh kebanyakan ahli fikih menyatakan puasa nombor 4, haji nombor 5. Ya? Baik, tapi tak semestinya menunjukkan puasa ni lebih daripada haji. Tetapi mungkin kerana haji ni boleh dilakukan oleh orang-orang yang berkeupayaan sahaja, tak sama dengan rukun Islam yang lain. Walaupun ada orang tak puasa kerana sakit, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang mengerjakan haji. Ya, ibu-ibu ingat ya puasa nombor berapa? Cuba ulang balik. Sarjana sekolah tak ikut susunan dalam hadis. Kak Halina boleh tak Kak ni balik? Oh ni ada. Ni dalam buku ni Kak. Oh Kak ambil dalam buku terus bukti. Okey. Puasa nombor 3. Alamak, macam mana puasa nombor 3? Pak Wiki. Buku sekolah lain. Buku sekolah macam mana Kak Rozana? Kalau boleh ibu nanti share dalam grup. Buku sekolah kata macam mana? Kita boleh check ya. Okey, sementara tu saya tunjuk pada ibu. Rukun Islam. Al-Hadis an. Nampak ke Kak saya cari kat Google sekarang? Nampak Ustaz. Okey, nampak. Al-Hadis an Rukunil Islam. Okey, kita cuba lihat hadis ni. Antaranya hadis Bunyal Islamu ala khams. Ini carian mudah lah, carian dalam internet. Nak buka kitab.
payah nak tunjuk pada ibu kan. Okey, cuba tengok ni hadis ni. Bunyan Islamu ala khams, riwayat Bukhari. Kalimah syahadataini, yang keduanya wa iqamis salat, yang ketiga tu wa ita'iz zakah, yang keempat wa hajjil baiti, yang kelima wa saumi Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari menunjukkan puasa yang kelima, ya. Baik. Cuba kita lihat yang lain pula. Cuba bagi link kat ni pula. Ni kat ni saya bagi sekarang juga. Ambil sini. Okey, kan ambil kat sini Tapi dia jadi link dia macam tu. Tapi tak apalah. Boleh lah Nanti kat tanda je. Senang nak refer kan. Okey, cuba kita lihat hadis yang lain pula. Ada ke hadis yang lain? Ini carian internet yang dipercayai lah. Dia ada carian internet yang tak boleh dipercayai kan. Ni dia bincang tentang mana satu dulu, puasa dulu ke haji dulu. Yang pandangan pertama menyatakan taqdimul haji ala saumi Ramadan, haji dulu baru puasa Ramadan. Dan pandangan kedua menyatakan taqdimus saumi Ramadan ala hajj, puasa Ramadan dulu baru haji. Tak apalah, kedua-dua tu ada pandangan ulama, tapi nak kata di nombor 3 tu tak betul lah, ya. Baik, ini kata Imam Nawawi. Okay, nampak tu? Didahulukan puasa ke atas haji berdasarkan salah satu riwayat hadis kerana kewajipannya lebih umum dibandingkan haji. Haji khusus bagi orang berkemampuan. Fa innahu yajibu ala kasirin, dan ramai orang boleh berpuasa dibandingkan dengan haji, dan puasa juga wajib segera dilakukan. Maknanya masuk bulan Ramadan kena puasa. Tapi kalau haji boleh tak kita nak tunda dulu sampai kita ada kemampuan masa, kemampuan kewangan, kemampuan keluarga, nak urus anak-anak yang mungkin kecil, boleh ditunda. Yang penting kita ada cita-cita buat haji dan kita letak target, ya. Baik. Saya pun konon nak buat haji tahun lepas lah. Tapi COVID pula. Baik, jadi sekarang ni cuba kita lihat balik mana dah point tadi. Alah, dia ganggu pula dah. Okey ni. Puasa hari Jumaat sahaja. Pada peringkat awal saya katakan pada ibu-ibu, walaupun kita digalakkan untuk beramal ibadah pada hari Jumaat, tetapi ada juga larangan Nabi SAW. Antaranya kata Nabi dalam hadis riwayat Sahih Muslim ini. Okey, cuba tengok ya. Boleh besarkan ke atau tidak ni? Okey, boleh besar. Cuba ibu-ibu tengok hadis ni. Alamak, besar sangat pula. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Okey, ada dua ni kata-kata Nabi ni. Okey, ketepikan terjemahan tu. Biar dulu terjemahan. Saya nak baca yang payahlah dia turun bawah. Okey, tengoklah. La takhtasu lailatal jumu'ah biqiyam min baini al-layali. Jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyamul lail dibandingkan malam-malam yang lain. Artinya, malam Jumaat je baru kita nak salat tahajud. Malam lain kita tak nak tahajud. Jangan begitu. Tapi kalau kita ada beberapa malam kita dah tahu dah, malam lain kita penat, tapi malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad kita ada kekuatan, so kita pun nak bangun pada 2-3 malam tu tak apa. Tapi jangan kita memandai-mandai buat satu ibadah qiyamul lail hanya pada malam Jumaat, malam lain kita buat je. Tapi kalau kita tak khusus, maknanya memang tak qiyamul lail pun. Macam saya memang tak qiyamul lail pun. Tak apalah, saya tak mengada-ngada dalam beribadat. Tapi kalau kita mengada-ngada dalam ibadat, malam Jumaat je special untuk ibadat, Nabi tak bagi. Ya, jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyamul lail dibandingkan malam-malam yang lain. Dan yang kedua kata Nabi SAW, wala takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kitabus Siyam. Dan jangan kamu mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa berbanding hari-hari yang lain
kecuali puasa yang kamu biasa amalkan. Seperti contoh puasa Nabi Daud kan, tapi saya dah kira dah puasa Nabi Daud untuk perempuan. Kak ingat lagi tak puasa Nabi Daud tu macam mana saya kira? Supaya kita dapat tally dengan puasa Isnin Khamis. Boleh tak Kak Syida ceritakan puasa Nabi Daud hari apa? Tak ingat lah Ustaz. Tak ingat ni. Tak buat. Tapi Ya, tak, hari tak. Isnin, Okey, siapa ingat Kak Salina? Okey. Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu. Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu. Sabtu. Okey, betul Kak ya. Nampak markah penuh, satu markah. Isnin, Rabu, kemudiannya sepatutnya Jumaat kan? Tapi kita nak mengelak tu, kita pun nak biar tally dengan hari Isnin dan hari Khamis. Maka Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu. Kemudian Ahad kita tak puasa, Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu. Begitulah. Baik. Tapi kalau siapa yang tak nak ikut cara yang saya cadangkan tadi pun boleh. Dia jadi Isnin, Rabu, Jumaat, Ahad. Kemudiannya Selasa, Khamis ada gitu. Boleh juga. So kalau orang yang dah biasa puasa dengan cara macam tu terkena pada hari Jumaat, maka tidak ada masalah ya. Baik, sekarang ni kita cuba lihat perbahasan hadis ini. Ada hadis lain yang mengharuskan puasa Jumaat sekiranya kita berpuasa sebelum ataupun selepas. So kalau kita dah puasa pada hari Khamis, kemudiannya kita nak puasa pada hari Jumaat, boleh atau tidak? Jawapannya boleh, tidak ada masalah ya. Tetapi adakah ia diharuskan? Adakah ia digalakkan? Ia bukanlah satu amalan yang digalakkan. Tapi boleh ke tak boleh cerita dia. So kalau kita dah puasa Khamis kemudian Jumaat boleh. Tapi adakah ia digalakkan? Setakat yang saya bacalah pandangan ulama, ia bukan digalakkan. Ya, ia bukan digalakkan. Baik. Yang macam kita kata panggilan untuk Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Kalau Ali kita baca apa? Ali ada orang baca karramallahu wajhah. Baik. Siapakah yang mula menyebutkan karramallahu wajhah? Dulunya Ali ni ada kumpulan yang tak suka dengan dia. Kumpulan yang tak suka pada dia ni panggil Ali qabbahallahu wajhah. Ali yang diburukkan wajahnya oleh Allah. Maka pengikut-pengikut Ali balas balik. Ali karramallahu wajhah. Ali semoga Allah muliakan wajah dia. Tetapi lama kelamaan panggilan karramallahu wajhah ini telah menjadi syiar kumpulan Syiah. Maka kita sebaik-baiknya jangan sebut karramallahu wajhah untuk membezakan kita dengan kumpulan Syiah. Itu kita tak boleh amal satu benda yang menjadi syiar kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Walaupun pada asalnya boleh. Itu pada asalnya. Tapi bila dah jadi syiar kumpulan tertentu, tak boleh kita amalkan. Baik. Kumpulan yang bukan Muslim sejatilah. Baik. Jadi begitu juga dengan puasa Jumaat. Walaupun dibolehkan kita puasa Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu, ia bukan digalakkan, hanya dibolehkan ya. Baik. Bolehkah kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila keluar dari solat, habis solat? Boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, tetapi tidak digalakkan kerana tidak diamalkan oleh Nabi SAW dan mana-mana sahabat. So kita kena hati dalam isu boleh dengan galakan. Baik. Yang ketiga, jika kita terpaksa puasa pada hari Jumaat disebabkan alasan-alasan tertentu dibolehkan. Contoh, hari Jumaat 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Tak apalah, kita puasa hari Jumaat semata-mata. Ataupun 10 Muharram jatuh pada hari Jumaat. Maka kita pun nak puasa 10 Muharram. Berkebetulan pada tahun itu jatuh pada hari Jumaat, maka boleh. Ataupun bertepatan dengan puasa Nabi Daud AS, saya nyatakan di sini isu itu masih boleh diperhadisi. Puasa nazar, kita nazar, kalaulah anak saya berjaya dalam peperiksaan LCCA tu, yang akaun tu, dapat je result dia berjaya, esoknya saya nak puasa.
Tengok-tengok dapat result tu pada hari Khamis. Ya, jatuh pada hari Khamis, maka nak tak nak esok kita kena puasa. Maka hari Jumaat kita pun puasa. Kecuali kita uzur. Bila kita kata esok kita nak puasa, tengok-tengok uzur. Maka esok tu jatuh kepada selepas kita boleh berpuasa. Yakni selepas kita hilang keuzuran. Baik. Ataupun kalau ada pembedahan, tengok-tengok nak puasa ada pula kita kena lalui apa-apa proses yang menyebabkan kita tak boleh berpuasa. Itu tak apalah, yang penting lepas habis proses tu kita kena puasa. Jadi sekarang ni kita dapat tahu result anak kita berjaya dalam peperiksaan dia pada hari Khamis. Sedangkan kita telah bernazar, saya akan terus puasa keesokan harinya, maka boleh kita puasa pada hari Jumaat semata-mata. Ataupun puasa kerana menjalani pembedahan. Doktor kata kena puasa puan, sampailah pembedahan. Kita pun alang-alang tu kita puasa lah pada jatuh hari Jumaat. Kita pun puasa seharian. Pembedahan tu postpone. Kan ada biasa kadang-kadang macam tu katanya pukul 2 tapi tak jalan. Pukul 4 tak jalan. Sampai dah pukul 10 malam. Dah puasa berapa lama macam dekat UK lah. Okey. Ya. Kita dibenarkan puasa kerana ada isu lain. Itu dibolehkan, tak ada masalah. Yang keempat, Ibn Hajar rahimahullah telah menyenaraikan 6 pendapat tentang sebab di sebalik larangan. Kenapa kita dilarang puasa pada hari Jumaat tu? Ibn Hajar senarai 6 pendapat ulama. Tapi saya tak senarailah semua 6 ni. Panjang lah kalau kita senaraikan satu-satu kan. Yang paling tepat menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, beliau memilih pendapat yang senari dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah kerana hari Jumaat merupakan hari raya umat Islam. So berdasarkan asar daripada Ali radhiyallahu an, daripada Musannaf Ibn Abi Shaybah. Salah ni. Saya silap, bukan Musnad Ibn Abi Shaybah, Musannaf Ibn Abi Shaybah. Kerana hari itu adalah hari makan, hari minum, hari berzikir. Kalau kita hari Jumaat tu hari raya ni kita makan lah kan? Kita makan, kita minum dan kita pun berzikir Allahu Akbar kalau hari raya. Hari Jumaat tidak lah. So, kerana itu merupakan hari raya, tak sesuai untuk kita berpuasa pada hari Jumaat. Di samping ada satu jawapan yang menarik dikongsikan oleh Al-Imam Nawawi, supaya kita diberikan kekuatan untuk beribadah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari untuk ibadah. So kalaulah kita katakan orang yang pergi menunaikan haji. Orang menunaikan haji ni ada 2 benda yang dia tak buat, orang di Malaysia buat. Okey ibu-ibu, apa dia yang ibu-ibu dah pergi buat haji? 2 perkara yang ibu-ibu tak buat, kami di Malaysia buat. Berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ya. Okey, maknanya orang buat haji tak puasa. Yang kedua? Korban selepas tu. Yang kedua hampir semua orang haji tak buat. Mungkin ada orang yang buat haji dia buat, tapi hampir semua tak buat. Okey, siapa ada jawapan? Solat Ya, Kak. Solat Jumaat tu? Solat Jumaat. Solat Jumaat. Oh, maksud Kak dia sebab kalau jatuh pada hari Jumaat, dia boleh jamak kan? Okey, saya setuju. Itu kalau jatuh pada hari Jumaat lah. Tapi kalau haji tu di pada Arafah jatuh pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dia tak jatuh pada hari Jumaat. So apa benda yang tanpa mengira hari apa pun, biasanya orang haji tak buat? Tak ingat lah Ustaz. Tak ingat lama dah buat haji kan? Okey, siapa lagi yang ada jawapan? Yang pernah pergi buat haji? Arina baru lagi buat haji. Kak Alina, Soalan dia Ustaz tak dengar tadi. Okey, apakah benda yang orang haji tak buat, orang di Malaysia buat? Kak Syida dah bagi jawapan, orang haji tidak puasa pada 9 Arafah. Orang di Malaysia buat, tapi ada satu lagi yang biasanya orang haji tak buat. Korban buat kan Ustaz? Korban buat. Solat raya. Siapa bagi jawapan tadi? Kak Syah.
Betul, solat raya. Mm-mm. Korban buat ke Rafidah? Solat raya. Orang yang buat haji tidak takbir raya. Betul tak Kak Syida? Ke Kak Syida takbir raya? Takbir. Makan kuih tak- raya lagi Ustaz. Cuma tak solat je. takbir ke? Takbir Ustaz, lepas kita lontar jamrah apa, jamrah Oh, yang takbir lah. Okey. Hmm. Sorry, saya tak ada pengalaman buat haji. Tapi solat raya buat tak? Tak Solat ada. je. Tak ada. Adalah sedikit bilangan kecil yang dia solat, dia ada, kononnya ada satu masjid tu kat situ. Tapi hampir semua orang buat haji tidak solat raya. Kami kat Malaysia buat, Alhamdulillah. Tapi ibu tak buat di sana kerana apa? Alhamdulillah. Kerana amal ibadat ni dia tak semesti buat. Dia ada masa dia buat, ada masa tak buat. Yang penting mengikut skala sunnah Nabi SAW. Sesiapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, kononnya dia ada kekuatan untuk berpuasa, walaupun dia ada kekuatan, ia melanggar sunnah. Tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi, kenapakah orang yang buat haji tidak disunnahkan berpuasa pada 9 Zulhijjah? Kerana membina kekuatan untuk beribadah. Khasnya zikir. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudiannya doa kepada Allah Azza wa Jalla tanpa henti. Ya? Jadi itu beza dia. Jadi begitu juga hari Jumaat merupakan hari ibadah, hari berzikir, hari berdoa. Soal kita beribadah atau tidak cerita lain. Soal kita berdoa atau tidak itu cerita lain, itu cerita kita. Tapi asasnya kerana ia merupakan hari ibadah, maka kita tidak digalakkan berpuasa pada hari Jumaat. Walaupun kita nak puasa Khamis, kita nak gabung Khamis Jumaat. Walaupun kita nak gabung Khamis Jumaat Sabtu, walaupun kita nak gabung Jumaat Sabtu, tidak digalakkan. Boleh tetapi tidak digalakkan. Kerana kita nak membina kekuatan bagi beramal ibadah. Walaupun kita kata, saya kuat, kalau puasa makin kuat. Hanya beberapa orang yang kuat. Betul. Tetapi kalau kita tanya jujur, mana lebih kuat? Kita makan ke kita tak makan? Secara jujur. Yang kita kata saya kuat berpuasa tu kuat pada sudut spiritual. Tapi kalau kita dapat makan sedikit, kita dapat minum sedikit, maka kekuatan berzikir, kekuatan beribadah lebih kuat daripada kekuatan orang yang berpuasa. Itu realiti yang mesti kita terima, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu sekalian. Baik, jadi bagi Nawawi, kita tidak digalakkan puasa pada hari Jumaat supaya kita memiliki kekuatan beribadah pada hari tersebut. Okey, saya berhenti di sini. Ada soalan lain sebelum kita bentang tajuk lain? Alamak besar. Okey, Kak Syida, ibu-ibu ada apa-apa nak bincangkan? Ustaz, kenapa tak relatekan dengan solat Jumaat ni Ustaz? Kenapa tak boleh puasa pada hari Jumaat tu? Ada Macam mana Kak? Tak jelas. Tak dibenarkan berpuasa pada hari Jumaat. Dia ada related tak dengan solat Jumaat? Saya rasa tak ada kaitan dengan solat Jumaat. Tapi dia kaitan dengan umumnya ibadah yang digalakkan pada hari Jumaat. Itu je. Pagi 10 Zulhijjah tu duk beratur panjang naik bas pergi ke Mina. Mana tak ada dah nak solat raya kan. Kecuali orang yang memang dia ada satu masjid dia pergi, kemudian dia jalan kaki dia pergi ke Mina. Ada juga orang yang macam tu kan. Baik, ataupun bas dia lambat sikit. Okey, siapa yang dapat pergi haji tahun ni memang syok lah. Tak ada orang. Orang tak ramai. Barakallahu fikum. Sekarang ni kita cuba lihat pula tajuk yang lain. Mana tadi saya check sekejap Sekejap, berkenaan dengan puasa Jumaat ni. Ibadah-ibadah bulan Jumaat. Boleh ke? Apa Kak? Syida? Tak dengar Kak? Suara tak jelas ni. Kenapa ya? Tak bagus kot. Tak jelas ke suara Kak Syida? Boleh. Tak, berkenaan dengan okey, putus-putus. Kenapa ya? Lain tak okey kot pagi ni, hujan gelap. Macam ni, kita tak dibenarkan mengkhususkan ibadah pada hari Jumaat kan? Maksudnya
Maksudnya maksud dia macam mana Ustaz? Adakah kita bila hari Jumaat je kita bangun beria-ria, bangun tahajud, buat bangun malam semua kan, macam kita bersedekah ke, fokuskan pada hari Jumaat saja. Tapi pada hari lain tu kita macam santai-santai je. Tu macam mana tu? Yang Ustaz maksudnya tak dibenarkan tu mengkhususkan ibadah pada Jumaat. Dia begini, kita memang sengaja mengkhususkan malam Jumaat je kita nak beribadah. Malam Jumaat tak bukan isu sedekah ke apa. Ya. Kita pada malam Jumaat je kita sengaja nak khusus ibadat pada malam Jumaat, tapi malam yang lain memang saja kita buat tak tahu je. Nabi tak bagi kerana satu, ia bukan satu budaya umat Islam mengkhususkan hari tertentu untuk beribadat, hari lain kita buat tak tahu. Itu bukan budaya umat Islam. Kecuali benda tu ada sunnah dia. Sebagai contoh puasa 9 Zulhijjah, puasa pada 10 Muharram, itu memang ada sunnah clear. Tapi kalau benda tu tak ada sunnah, tiba-tiba kita nak buat, yang tu memang Nabi tak bagi. Dan sebenarnya Nabi ni dia tak nak kita ni ada budaya bermusim. Kecuali benda yang ditetapkan oleh Nabi SAW, silakan. Tapi kalau benda Nabi tak buat, tiba-tiba kita nak buat secara bermusim, itu Nabi tak berapa suka lah kan. Waalaikumsalam, baca surah Al-Dukhan pada malam Jumaat, adakah hadis? Saya tak pernah jumpa lah apa-apa amalan bacaan surah-surah tertentu pada malam Jumaat dan hari Jumaat, kecuali suratul Kahf yang kata sebahagian ulama hadisnya hasan, maknanya boleh diamalkan. Baik, mana Puan Nazlina? Okey, sekarang ni kita cuba lihat yang lain. Ustaz, okey. kalau pada hari Jumaat saja, kalau macam setengah orang buat pengkhususan tu pada hari lain. Contohnya dia kata okey hari Isnin memang dia nak bertahajud. Buat jadual lah. Hari Selasa tak, hari Rabu dia mengkhususkan ibadah-ibadah dia tertentu pada hari-hari tertentu. Contohnya hari baru nak infak, hari lain tu buat ibadah lain. Pun tak boleh kan? Kasih Kak Salina, memang hebat soalan Kak Salina. Sebenarnya hari lain pun tak boleh. Cuma Nabi buat contoh hari Jumaat kerana biasanya orang bersungguh pada malam Jumaat. So kalau kita mengkhususkan malam Isnin sahaja pun, ataupun kalau kita mengkhususkan malam Selasa untuk qiyamul lail, sama je kedudukan dia. Yang malam Jumaat ni yang paling tinggi pun tak boleh, apa lagilah yang tak ada kelebihan apa-apa ni kan. Lagi-lagilah tak dibolehkan, ya. Maksudnya kan macam sekarang fenomena sekarang berlaku kan berkaitan dengan nisfu Sa'ban ni kan. Sama jugalah ya Ustaz. Mana kita dah fokuskan okey, maksudnya 15 ada ibadah-ibadah tertentu pada malam nisfu Sa'ban ni. Macam tu je Ustaz. Okey, dalam bab nisfu Sya'ban sekurang-kurangnya ada hadis yang hasan dan sebahagian ulama kata hadis itu sahih, bahawasanya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang beriman kecuali orang yang syirik kepada Allah dan orang yang bermusuh-musuhan, ataupun sebahagian ulama menyatakan musyahin tu bukan bermusuh-musuhan tetapi pelaku bid'ah. Baik. Jadi maknanya ada paling kurang ada hadis yang menyatakan malam nisfu Sya'ban tu ada kelebihan, ya. Soal yang ulama tak bagi ialah mengkhususkan ibadat tertentu. Siapa yang nak solat malam silakanlah, solatlah. Siapa yang nak baca Quran silakan. Tapi jangan buat cara tertentu. Solat malam nisfu Sya'ban sebagai contoh, ataupun baca Yasin 3 kali sebagai contoh. Ini semua tidak ada kaifiat datang daripada Nabi SAW ataupun mana-mana ulama yang muktabar. Tapi siapa yang nak memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan harapan agar Allah mengampunkan dosanya, silakan, tidak ada masalah. Ramai je ulama yang kempen. Yang kita tak setujunya ialah amalan-amalan tertentu dikhususkan, dibudayakan. Dibudayakan tu yang tu ulama tak setuju. Sedekah hari Jumaat silakan. Dia sebenarnya tak timbul isu sedekah hari Jumaat ke sedekah hari apa. Dia tak ada konsep sedekah pada hari Jumaat lebih daripada sedekah pada hari lain. Dan bukannya satu budaya yang baik kita sedia. Aku tak nak sedekah lagi ni, hari Jumaat baru aku nak sedekah. Bukan begitu. Tidak ada pun konsep sedekah hari Jumaat ke sedekah pada waktu pagi sahaja ke. Rasanya saya ada menulis dalam benda ni berkaitan dengan mengkhususkan sedekah pada hari Jumaat. Tidak ada dalil pun datang daripada Nabi SAW.
Tetapi kalau kita memang jenis kafir sedekah, hari ni kita sedekah, esok kita sedekah, hari Jumaat kita nak gandakan sedekah, tak ada masalah. Tapi untuk kita nyatakan ada sedekah khusus pada hari Jumaat, itu tidak ada petunjuk daripada Nabi SAW. Betul, kita kena berhati seperti. Kerana kalau kita amal ibadat tak kena hadis, tak ke mana-mana. Bacaan bagus tak? Tapi kalau kita cuma sokok dan sujud, bagus ke? Maksudnya individu punya amal, kita buat amalan secara individu tu okey lah kan? Okey, Tak kalau ada kita buat amalan individu, tidak kaitkan dengan Nabi, kita jadikan ia sebagai budaya kumpulan tertentu, kan salah. Baik, jadi sorry tadi internet saya ada problem kan. Contohnya baca Quran tadi, baca Quran digalakkan, tapi adakah digalakkan ketika rukuk dan sujud? Tak digalakkan. Dan kita tidak boleh menggunakan akal. Al-Quran merupakan zikir yang terbaik. Saya nak baca dalam sujud yang merupakan terbaik. Tak kena tengok pada hadis. Nabi melarang kita membaca Quran, rukuk dan sujud. So kita follow lah. Cara beribadat kita tak tahu. Kita ikut apa yang difahami oleh ulama dengan ibadah Nabi SAW. Okey, cuba kita lihat mana tadi sejumlah orang. Lupa pula dah. Okey, kita bincang tajuk ni lah. Sorry, saya tak jumpa yang tadi. Kita tengok tajuk. Sekejap ni saya share sekejap. Okey, waktu niat puasa. Boleh beri penjelasan tentang konsep korban. Ada cerita mengatakan binatang korban. Saya tak tahulah ke Aslinda, betul ke binatang korban jadi kenderaan kita di syurga kelak. Seingat saya tidak ada hadis yang menyatakan perkara tersebut, tapi saya tak nak komen lebih. Saya kena study dulu. Baik, waktu niat puasa. Okay, bila kita kena niat puasa, kita kena faham bahawa niat puasa berbeza dengan niat solat. Walaupun mengikut sebahagian ulama termasuklah mazhab Syafi'i. Kalau solat, masa kita takbir tu kan, kita takbir, angkat Allah. Allah tu dalam tu dah datangnya niat. Ataupun sebahagian ulama kata boleh sebelum takbir. Sebelum takbir tu duduk berdiri tu, sahaja aku solat pada zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Ataupun ada ulama menyatakan dalam perjalanan menuju solat. Tapi sekurang-kurangnya dia dapat. Nak pergi solat tu dah niat, aku nak pergi solat zuhur ikut imam, sampai je terus Allahu Akbar, tidak ada lagi niat, sekurang-kurangnya ada ulama kata boleh. Tapi untuk menyatakan boleh tak kita berniat untuk solat sejam lebih awal, tak boleh. Dia mesti dekat. Berbeza dengan puasa, walaupun ada ulama mencadangkan niat puasa tu betul-betul dah dekat dengan nak puasa. Contohnya subuh dalam pukul 6-11 minit, saya tak tahu secara detail sekarang apa. Contohlah subuh 6-11 minit, maknanya niat puasa tu pada pukul 6-10 minit ke 6-11 minit. Itulah waktu niat puasa mengikut sebahagian kecil ulama. Tapi kebanyakan ulama atau hampir semua ulama menyatakan kita dibenarkan niat lebih awal. Itu, okey. Bilakah bermulanya niat untuk berpuasa? Puasa Ramadan ni bukan puasa sunat. Okay, Ibu, ingat lagi tak tentang niat puasa ni? Okey, siapa ada jawapan? Niat puasa bermula bila? Bermula masuknya waktu maghrib. Ramadan. Bermula bila maghrib. Kak Rozana pun masuk waktu maghrib Ramadan. Malam tu. Okey, maknanya niat puasa bermula apabila maghrib. Maksudnya maghrib kita boleh niat puasa sahaja aku puasa esok hari. Kerana Allah. Baik. Bermula sesudah tenggelam matahari sehingga terbit fajar.
Okey, baik. Bermula sesudah terbenam matahari sehinggalah terbit fajar. Okey. Itulah waktu untuk kita berniat puasa. Jadi sekarang ni adakah kita wajib berniat puasa sebelum subuh? Cerita dia. Cuba kita lihat dalam keterangan yang saya ambil daripada Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, iaitu ensiklopedia fikih. Salisan at-tabyyiz. Perkara yang ketiga ialah at-tabyyiz. Apa maksud at-tabyyiz? At-tabyid ini kita tengok dulu. Ia merupakan syarat dalam puasa fardu menurut Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Hanabilah. Ya. Maksud at-tabyid ialah berniat pada waktu malam bermula maghrib sehingga terbit fajar. Tetapi bagi mazhab Hanafi, mereka berbeza. Hanafiyah tidak mensyaratkan niat pada malam hari. Justru mereka mengharuskan niat selepas terbit fajar sebagai menolak kesulitan dalam beramal meskipun sampai waktu tengah hari. Macam mana tu ibu-ibu? Contohlah, ada orang macam mana leka. Mustahil lah zaman sekarang ada orang leka kan. Sebab sekarang ni pengumuman puasa boleh lihat dalam televisyen dan dalam mana-mana sekarang ni. YouTube ada, Facebook ada. Dulu mungkin kita suspend, kita malam-malam kita buka TV. Kita tunggulah penyimpan mohon-mohon besar di raja tu untuk buat pengumuman puasa ke tak puasa. Tapi zaman sekarang, zaman teknologi maklumat yang begitu canggih sekarang ni, kita boleh dapat tahu tentang puasa ke tak puasa dengan pelbagai sumber yang ada. Baik. Jadi sekarang ni contohlah ada orang yang terleka. Terleka dia pula orang bujang, duduk rumah seorang-seorang ya. Jadi bangun-bangun esok tak sedar. Dia memang nak puasa. Dia memang nak puasa, dia memang kaki puasa, terbukti dia kaki puasa. Dia tak pernah konten puasa Ramadan. Tapi sebab dia ni ya terleka sekejap, hari pertama tu bangun-bangun dah pukul 6.30 pagi. Ya, bangun-bangun dah pukul 6.30 pagi. Baru dia realise bahawa itu merupakan hari pertama bulan Ramadan. Dia wajib puasa. Ya, dia wajib puasa macam mana pun. So kalau kita ikut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jumhur ulama ni, kebanyakan ulama tak boleh lah. Puasanya tidak dikira. Sekarang ni ibu ada anak saudara sebagai contoh. Anak saudara yang tanya, "Makcik, macam mana ni?" Contoh nama dia tu Anas. Anas lupa nak niat puasa. Pokoklah makcik ada belajar sesuatu ke dalam kelas, macam mana kedudukan dia, dia nak puasa. Dan kita pun tahu Anas ni memang tak pernah konten puasa. Darjah 1 je dia tak puasanya. Darjah 2 tu dah puasa dah. So, kita apabila Anas tanya soalan tadi, kita pun bisik diam-diam pada dia. Ya, ada ulama yang menyatakan boleh lagi niat puasa walaupun telah masuk subuh. Sekarang ni Anas niat puasa sekarang. Kena puasa lah walaupun tak bersahur. Sabar sikit. Sampailah maghrib. Ya? Jadi kerana mazhab Hanafi dia tak kata syarat niat puasa tu mesti malam hari. Bahkan boleh sampailah bila? Sampai waktu zuhur. Hatta dhahwatul kubra, sampai waktu tengah hari. Iaitu dekat-dekat zuhur. Dekat-dekat zuhur terhabis. Baik. Al-Kasani menjelaskan tidak ada masalah berniat selepas fajar bagi puasa-puasa berikut. Puasa-puasa ni kalau kita niat lepas subuh pun tak ada masalah. Apa dia? Ramadan, puasa sunat, puasa nazar. Puasa sunat confirm kita boleh niat anytime kan? Pukul 10 pagi, ya Allah tak makan lagi begini. Nak makan tak ada mood. Sebab semalam pergi kenduri. Semalam pun saya pergi kenduri. Allah, first time pergi kenduri kahwin. Wakil keluarga. Makan malam first time pula lah. Duk makan malam nasi malam-malam. Bukan first time, sorry. Jarang lah makan malam Okay, baik. Tapi bila makan malam tu kenyang sangat. Contohlah saya pagi-pagi dah lapar dah. Contoh, kita dah makan malam tu dah kenyang sangat. Kita pun tak makan lah pagi tu. Pukul 10 pagi tu rasanya Allah kenyang. Rasa ni suntuk sangat dah ni. Kita pun kata nak puasa lah. Boleh tak kita tiba-tiba nak puasa pada pukul 10 pagi? Jawabnya boleh. Dalam kes puasa sunat. Ya. Baik. Kak Dina tunggu sekejap
Begitu juga puasa nazar yang telah ditentukan tempoh tadi pun boleh. Macam saya sebutkan tadi, kes tadi, kalau anak saya lulus peperiksaan LCCA, dapat tahu je hari tu, esoknya saya nak puasa. Ya, esoknya saya nak puasa. Jadi kita dah tentukan dah puasa kita. Hari Rabu dapat result bahawasanya anak kita lulus exam LCCA, maka hari Khamis puasa. Walaupun kita tidak berniat pada malam hari sampai ke subuh untuk puasa nazar, kita tetap kena puasa nazar kerana itulah niat kita dari awal lagi. Jadi best pandangan Hanafi dalam isu ni. Dan mungkin mazhab lain saya tak check. Wajib ke niat sebelum subuh bagi puasa nazar? Mungkin tak wajib juga. Saya kena check baliklah. Dalam kes Ramadan pun begitu kata Kak Sani, kerana Ramadan confirm kita kena puasa. Pasti kena puasa. Niat ke tak niat ke, kita mesti kena puasa bulan Ramadan. Jadi kerana kita pasti kena puasa bulan Ramadan, maka tidak berniat sebelum subuh pun tak apa. Bagi orang terlewat bangun 6.30, Anas tadi, kita bagi tahu dia, ada ulama yang menyatakan boleh niat selepas subuh. So dia peniat saja, aku puasa Ramadan kerana Allah, 6.30 pagi. Saya setuju, dibolehkan dalam kes tertentu. Dalam biasa kita niatlah. Memang kita pun niat. Bahkan di masjid siap baca kuat lagi. Tak tahulah amalan dari mana. Niat puasa ramai-ramai. Nawaitu sauma ghadin. Macam mana? Nawaitu sauma ghadin. Adai fardhu Ramadan. Siapa boleh baca niat untuk saya? Saya lupa lah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Masya Allah, lancar. Panjang dia punya, kena nasyid dulu baru kita ingat kan. Tak, saya tak baca lah, saya niat dalam hati je lah. Aku nak puasa esok, itu je lah. Baik, esok aku nak puasa, selesai. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri, pula syahri Ramadan. Hazihi sanah, tahun ini ya Allah. Detail sungguh lillahi ta'ala. Baik. Siap anda surau tu baca 3 kali pun nak. Habis je solat tarawih, niat puasa buat tasma, nawaitu sauma ghadin 3 kali. Entah amalan datang dari mana, na'udzubillah. Janganlah amal benda-benda macam tu. Cukuplah kita umum tuan-tuan dan puan-puan yang lupa niat puasa esok. Cukuplah. Kenapa nak baca sampai 3 kali? Ada fadilah ke baca 3 kali tu? Macam-macam zikir pula. Itu benda yang tidak ada dalam amalan agama, mengada-ngada dalam agama, ya. Baik. Anak dia datang, anak dia pun teruskan. Cucu dia teruskan. Akhirnya teruskan. Kenapa? Orang tua-tua dulu buat. Orang tua zaman bila yang buat? Orang tua zaman Nabi tak buat pun. Zaman Nabi lagi tua daripada tok kita tu. Tak buat pun. Jadi hujah orang tua dulu ni hujah orang semua berhala lah. Bapa nenek moyang kami dulu pun sembah. Apa cerita? Kenapa pula tak boleh? Okey, baik. Jadi dalam bulan Ramadan, memang kita kena puasa macam mana pun, maka dibenarkan untuk tidak berniat sebelum subuh mengikut Hanafi. Baik. Kita wajib berniat sebelum subuh, namun jika kita terlupa atau terlambat bangun, bolehlah kita beramal dengan mazhab Hanafi dalam isu ini. Wallahu a'lam. Bangun sahur tu dah boleh dikira niat tak Ustaz? Siapa yang bangun bersahur tu confirm dia niat nak puasa. Tak ada orang bangun bersahur, kita tanya dia, kenapa bangun bersahur? Tak saja je bangun bersahur, boring. Tak ada. Mesti orang yang bangun bersahur tu memang dia nak puasa. So bangun bersahur tu automatik memang dia nak berpuasa. Bukan bangun bersahur tu sendiri buat niat. Bangun bersahur tu bukan niat. Tapi orang yang bangun bersahur tu pasti berniat untuk puasa. Itu maksud dia Kak. Ya? Kalau bukan sebab nak puasa, takkan kita bangun bersahur. Betul. Niat tanpa lafaz dia lintasan hati. Betul Kak. Niat tu dia bukan lafaz. Dia hanya lintasan hati. Tapi macam saya sebut tadi lah. Bukan bangun bersahur tu niat. Tetapi orang yang bangun bersahur pasti ada niat. Begitu juga ulama membincangkan jika kita kita tarawih. Jadi ada ulama kata kalau orang bangun tarawih tu dikira niat tak? Maka kata ulama, ya, sebahagian ulama, orang yang solat tarawih ni mesti orang nak puasa. Maka orang yang solat tarawih
sudah dikira sebagai orang yang berniat untuk puasa dengan penjelasan bukan solat tarawih tu niat. Tetapi biasanya orang yang bangun solat tarawih pasti dia ada niat untuk menghidupkan Ramadan dia dengan siang dengan siam, malam dengan qiyam. Ya, siam dengan siam puasa, malam dengan qiyam yakni solat tarawih. Mustahil ada orang solat tarawih, bukan manggil dia solat tarawih 11 rakaat plus ataupun 23 rakaat, tiba-tiba kita tanya dia esok puasa tak? Rasanya tak nak puasa lah. Nah, yang kau duk solat tarawih sampai 23 rakaat tu tak nak puasa pun esok. Mustahil wujud orang macam tu. Kecuali orang yang merancang untuk mencuri, cadang nak curi masa 8 rakaat tak berjaya, dia pun up sampai 23 rakaat. Tak berjaya juga nak mencuri. Itu lain lah. Tapi sekarang ni kalau orang tu memang dia nak solat tarawih, automatik orang tu memang jenis kaki puasa. Ya? Kenapa? Sekejap ya. Okey, sorry. Okey, ada soalan lain? Silakan. Kita bincanglah Kak. Malas bentar lagi yang lain. Sebagai makluman Kak Syida, buku 101 soalan Tatafik Ramadan saya dah siap. Bolehlah siapa yang berminat kita kumpul nama, nanti saya tolong adjust lah nak post macam mana tu. Saya pun tak ambil lagi buku tu. Itu buku saya dah maklumkan tulisan bersama saya dengan Ustaz Asma. Siapa nak beli melalui saya pun boleh. Walaupun saya tak ambil lagi pun, nak beli direct dengan pihak dia pun boleh. Nanti war-warkan dekat dalam grup lah ya. Bagi gambar buku sekali. Nampak buku tu lagi jelas kan? Tak bincang atau situ lagi tu Ustaz. Yang apa? Yang kan aku apa? Kita buka soal jawab dulu kalau ada. Kalau tak ada kita buka topik satu lagi lah. Rasanya bab niat ni orang dah macam dah fakih kot Ustaz. Apa dia Kak? Saya rasa macam rasanya orang dah banyak apa kata sebab beramal dengannya kot. Rasanya tak ada masalah kot, tak tahulah pada sahabat-sahabat. Tak ada masalah insya-Allah. Cuma kita cerita kod-kod berlaku kan, kita nak tengok keluasan perbahasan ulama. Itulah macam apa yang Ustaz cakap tadi, dia bacaan niat yang panjang tu kan sampai 3 kali baca tu kan, tapi memang daripada dulu-dulu pun amalan kita yang tu lah. Dia kecil kan, daripada besar mau ajar macam tu. Banyak puasa untuk sebulan setiap pagi. Okey, waktu imsak hanya peringatan, masih boleh makan selagi belum azan subuh. Ini silap sikit je Kak. Kak Alina sebut betul, tapi ada sedikit je yang perlu ditambah baik, iaitu waktu imsak hanya peringatan betul, dan saya setuju sebelum seminit 2 minit sebelum azan subuh tu kalau boleh kita berhenti, tapi siapa nak makan minum silakan. Tapi kalau imsak sampai 10 minit 5 minit, imsak berapa minit biasa? Tapi kalau 5-10 minit tu banyak, lama ya. Saya ni memang jenis lambat bersahur. Saya kalau azan subuh pukul 6, 5.30, 5.40 baru sibuk nak makan. Jadi benda tu saya share. Kalau keluarga saya di kampung sebelah saya ni, kalau bersahur memang meriah. Makan nasi bertambah-tambah bersahur. Bising pula tu. Tapi bila masuk keluarga sebelah isteri, masa ayah ada dulu, bersahur semua diam. Serius je semua nak bersahur ni.
kemudiannya makan sikit-sikit je, tak selera. Tapi keluarga kami alhamdulillah bila bersahur tu Masya Allah makan. Semangat. Sebab orang Kelantan memang jenis makan nasi waktu pagi. Betul. Betul Pak Razimah Memang jenis Betul, makan Ustaz. nasi. Bila saya duduk sini kahwin dengan orang lain je lah. Ada budaya makan roti dululah. Makan nasi lemak lah. Saya ni bukan jadi kaki nasi lemak. Tapi terpaksa lah ikut cara kan. Pagi-pagi makan nasi lemak sebagai contoh kan. Kita nasi belauk. Nasi dagang ke. Nasi kerabu pun ada kadang-kadang. Baik. Jadi sekarang ni begini. Kita kalau boleh seminit 2 minit sebelum azan, sebelum masuk subuh kita berhenti sebagai tanda beringat. Tapi boleh tak makan minum? Boleh. Imsak 10 minit tu melampau. Yang kedua, bukan selagi mana belum azan subuh Kak. Selagi mana belum masuk subuh. Kalau azan subuh dibuatnya muazzin lewat 5 minit, muazzin sakit perut hari tu 5 minit kemudian baru azan, orang pakat syok duk makan tu macam mana? Jadi dia bukan isu azan tetapi masuknya waktu subuh. Ya? Dan masuk waktu subuh walaupun belum dengar azan, wajib berhenti. Dan kalau siapa yang sengaja makan lagi, walaupun dia dah nampak dah azan subuh dah masuk, itu perbuatan yang membatalkan puasa. Sebab itulah benda ni, ibu-ibu, penting kita mengurus ibadat. Mengurus ibadat puasa, mengurus ibadat solat, amat penting. Contohnya macam mana dalam bab pengurusan, ya. Okey, jam di rumah saya atas tu memang salah masa tu, lewat dalam 5 ke 6 minit. Dekat Ramadan nanti saya kena betulkan balik jam tersebut. Baik. Maknanya kita kena setting jam kita betul-betul. Setiap malam kita kena tengok bilakah masuknya waktu subuh. Contohlah kita nak puasa, subuh masuk pada pukul 6 pagi. Ya, 6 pagi dah masuk subuh. Maka kita kena berhati-hati. 5:59 berhenti. Tak ada konsep. Ya, tak ada konsep pernah lebih tu. Dah masuk ke belum? Dah subuh ke belum? Aku rasa tak masuk lagi subuh ni. Rasa tu yang bahaya. Inilah budaya orang muda lah. Kita orang tua ni tak dah. Tapi orang muda kadang-kadang tu dah buka ke belum ni? Saya rasa dah buka dah ni. Rasa je memanjang. Saya yakin dah masuk dah ni. Tapi tak ada bukti untuk meyakinkan maghrib dah masuk. Tak ada bukti meyakinkan bahawa subuh dah masuk. Jadi kena hati-hati. Jam kena clear. Pukul berapa subuh kena clear. Kalau pukul 6, 5:59 tolong berhenti. Tak ada konsep terlajak makan. Ya? Kecuali betul-betul tak sedar. Tengok-tengok anak tukar jam. Ya Allah, anak buat perangai dia tukar jam pula. Jadi terlambat. Kita tersalah tu tak apa. Ya? Hatta kata ulama kalau kita dah dengar azan tapi kita yakin belum masuk subuh lagi, kita jangan ikut cara azan. Kita terus makan. Boleh makan. Tapi kalau dah 3-4 surau berdekatan azan, tiba-tiba kita kata aku yakin tak subuh lagi, agak-agak lah 3-4 surau dah azan. Kalau satu surau je yang azan, surau lain kita tak dengar lagi dan kita yakin belum subuh, silakan boleh makan. Ya? Baik. Jadi itulah kita pasal imsak tu. Okey, kalau tak ada saya kongsi satu lagi maklumat dengan ibu-ibu, iaitu puasa bulan Syakban. Kita dah bincang belum Kak puasa bulan Syakban? Sepatutnya bincang pasal puasa nisfu Syakban kan? Ada Ustaz, Ni tak puasa bincang Syakban. pun. Ya? Ustaz tak bincang pun. Ya, ginilah Kak, kita tak payah bincang puasa Syakban. Kita bincang tentang puasa nisfu Syakban. Boleh. Sebab sekarang ni dah nisfu Syakban kan? Ya. Boleh tak boleh puasa nisfu Syakban sebenarnya? Okey, apa jawapan dia? Ibu-ibu. Kak Syidah, boleh tak puasa lepas 15 Syakban? Kalau ikutkan hadis apa yang disampaikan oleh para asatizah belajar, ada kondisi tertentu lah, kecuali pada orang yang nak qada solat, nak qada puasa dibenarkan, tapi pada orang-orang yang tak mengamalkan puasa sunnah semua tu tak digalakkan untuk berpuasa selepas 15 Syaban. Para Rafidah kata boleh kalau kita biasa puasa sunat. Kak Ahlina pun bagi yang biasa puasa boleh. Kak Syidah pun kata termasuk orang yang qada puasa dibolehkan.
Okey, cuba kita lihat. Sekarang ni kita maklum. Okey, Kak Sarina ada. Okey, sorry. Sekarang ni ada maklumat yang kata tak boleh puasa selepas nisfu Sya'ban. Soalan special ibu-ibu sekalian. Nisfu Sya'ban ni ada tak ada sebenarnya? Tak tahulah Ustaz. Ustaz tanya tu macam soalan tu trigger lah. Sama ni kita dengar memang ada je. Tapi Ustaz tanya soalan tu macam tak ada je. Kita dah bincang tadi kan? Puan-puan, nisfu Sya'ban ada tak ada? Ada lah. Apa Ada. dia? Adalah. Ada. Ada sebab nisfu Sya'ban tu macam hadis-hadis yang Ustaz baca tadi itulah ada kan. Cuma tak ada amalan-amalan khusus. Siapa nak buat apa tu up to them lah. Cuma puasa nisfu Sya'ban tu saya rasa macam tak ada. Sebab tapi cuma bulan Sya'ban ni memanglah bulan yang Rasulullah SAW banyak berpuasa. Tu je, tak ada spesifik hari apa ke. Okey, terima kasih Kak puasanya Sarina. Sya'ban tak ada lah. Apa? Okey, yang lain ada jawapan lain ada tak? Apa Puan Razimah, nisfu Sya'ban ada tak? Kalau Ada. macam Puan cakap tadi, maksudnya puasa nisfu Sya'ban tak ada lah. Okey. Ha. Puan Fauziah, nisfu uh, Sya'ban ada tak? Nisfu tu pertengahan Sya'ban ada Ustaz, tapi dari segi puasa. amalan tu hadis yang Okey, terima kasih Puan Fauziah yang jawapan betul. Nisfu Sya'ban tu maksudnya pertengahan Sya'ban. Adalah ibu-ibu. Pertengahan Puasa Sya'ban tu maknanya 15 Sya'ban. Okey Puan Fauziah, minta maaf tak ada hadiah untuk Puan ya. Kak Salina apa semua nak bahas pasal puasa lah, amalan lah. Saya bukan tanya amalan dan puasa ya. Saya tanya nisfu Sya'ban ada ke tak ada? Kan Ada. Ada. Nisfu Sya'ban tu Kak, maksud saya 15 Sya'ban. 15 Sya'ban tu ada. Saya bukan tanya soal amalan. Yelah, saya cakap ada Ah. cuma tak ada amalan-amalan tertentu yang di Tak, saya faham. Saya faham Kak Salina Betul. sebut. Cuma saja saya bergurau dengan ibu-ibu tadi. Saya nak tanya nisfu Sya'ban tu sendiri ada tak ada? Nisfu tu adalah. Nisfu Syawal ada, nisfu Muharram ada, nisfu Ramadan ada, nisfu Safar ada, nisfu ni artinya separuh. Separuh Ramadan ada, separuh Syawal ada, separuh Zulkaidah pun ada. Kenapa nisfu Sya'ban tu yang Yang popular. yang popular? Kenapa? Sebabnya dia ada hadis. Dia ada banyak hadis yang dhaif, ada banyak hadis yang maudhu' dan ada satu hadis yang hasan ataupun sahih berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Itu jadi popular tu. Yang lain tak ada orang duk bincang tentang kelebihan nisfu Ramadan dan sebagainya. Kalau Ramadan orang bincang 10 malam yang akhir kan. Kalau Zulhijjah orang bincang 10 hari yang pertama. Gitu. Baik. Sorry ke puan-puan ya, jangan marah ya. Okey, sekarang ni cuba kita lihat puasa nisfu Sya'ban tu ada ke tak ada sebenarnya. Boleh ke tak boleh puasa nisfu Sya'ban? Bukan puasa nisfu Sya'ban. Puasa selepas nisfu Sya'ban. Puasa selepas 15 Sya'ban boleh ke tak boleh? Tadi ada dua jawapan yang diberikan oleh ibu. Dibolehkan bagi kaki puasa dan dibolehkan bagi orang yang nak qada puasa Ramadan yang lepas, maka boleh. Okey, ini dia punya hadis dia ni. Kata Nabi SAW, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban, fala tasumu." Apabila berbaki separuh Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa, kata Nabi SAW. Bila berbaki separuh Sya'ban lagi, 16 Sya'ban ke atas, jangan kamu berpuasa. Baik. Hadis ini hasan sahih, disokong oleh riwayat lain Abu Daud As-Sijistani, Ibn Majah, Ad-Darimi. Tapi apa pun sebenarnya dia ada kupasan ulama tentang keharusan puasa selepas 15 Sya'ban. Okey, cuba lihat pandangan empat pandangan ulama menurut Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir. 1, harus berpuasa pada hari Syak dan hari-hari sebelumnya. Sama ada puasa keseluruhan pada separuh kedua Sya'ban ataupun berpuasa cara Nabi Daud alaihi salam. Juga boleh berpuasa semata-mata hari Syak. Okey. Apa berulang-ulang kan ni saya sebut ni? Oh, sebab saya terjemah situ kan. Okey. Jadi yang pertamanya ialah
kita boleh puasa walaupun hari Syak. Hari Syak ni, Syakban tahun ni berapa hari? Syakban tahun ni 29 ke 30? 30 kan? 20. 30. Boleh tak nak puasa pada 30 Syakban? Ini perbahasan ulama. Dia panggil sebagai hari Syak. Kebanyakan ulama tidak membenarkan puasa pada hari Syak, ya. Jadi di sini ada pandangan ulama yang menyatakan boleh berpuasa pada hari Syak. Ya, boleh berpuasa pada hari Syak dan boleh berpuasa pada mana-mana hari ataupun sepenuhnya selepas 15 Syakban. Tanpa syarat. Maknanya bukannya semestinya kaki puasa. Kalau memang kaki tak puasa macam saya ni pun, tiba-tiba esok baru mengada nak puasa, sebelum ni tak pernah puasa pun, jawabnya al-jawazu mutlaqan, dibolehkan, tidak ada masalah. Okey, pandangan yang pertama. Pandangan kedua menurut Ibn Abdul Bar, tidak mengapa berpuasa pada hari Syak menurut Imam Malik, iaitu hari Syak. Pandangan ketiga, tidak diharuskan berpuasa pada hari Syak dan mana-mana hari selepas 15 Syakban kecuali kaki puasa ataupun qada. Inilah pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang keempat, haram berpuasa pada hari Syak. 30 Syakban haram. Tapi tidak haram berpuasa selepas 15 Syakban. Ini pendapat kebanyakan ulama. Nak puasa 15 Syakban tak ada masalah. Hari Syak je problem. So sebenarnya ada 4 pandangan ulama tuan-tuan sekalian. Ibu-ibu sekalian. Ada 4. Dan kebanyakan ulama menyatakan tiada masalah berpuasa selepas 15 Syakban. Walaupun hadis menyatakan idza baqiya nisfu min Syakban fala tasumu, apabila berbaki separuh lagi Syakban maka janganlah kamu berpuasa. Hadis itu dibahas panjang oleh ulama. Bukannya baca hadis je terus kita nak pegang. Tak. Ulama ada kaedah dalam mensyarahkan hadis. Baik, cuba kita lihat ya. Kedua, kedudukan hadis tersebut diperbahaskan oleh ulama. Hadis yang Tirmizi tadi, yang kata jangan puasa selepas separuh Syakban tu kan. Dibahaskan oleh ulama. Berikut ialah keterangan daripada Al-Hafiz Ibn Hajar. 1. Jumhur ulama. Apa maksud jumhur, ibu-ibu? Majority. Ya? Majority. Majoriti ulama mengharuskan puasa sunat selepas 15 Syakban. Yang kedua, mereka mendhaifkan hadis yang melarang. Yang ketiga, Imam Ahmad dan sahabat dia Yahya bin Ma'in mendakwa hadis tadi bertaraf munkar. Maknanya dhaif sungguh. Yang keempat, Al-Baihaqi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, berhujahkan hadis yang melarang berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan untuk mendhaifkan hadis larangan berpuasa selepas Syakban. Dia ada 2 hadis. Satu larang berpuasa pada hari Syak, satu larang puasa selepas 15 Syakban. Maka Baihaqi kata hadis yang melarang kita puasa hari Syak bermakna telah menolak larangan puasa selepas 15 Syakban. Begitu juga pandangan At-Tahawi. Jadi jumhur ulama kata boleh, tak ada masalah. Walaupun bukan kaki puasa. Tapi mazhab Syafi'i tak bagi. Jumhur bagi. Okey, baik. 3 ni panjang pula ni ulama ni. Okey, apa kata Mullah Ali Al-Qari, ulama Afghanistan yang hebat? Larangan ini bersifat tanzih. Ini dia terimalah larangan tu, tak boleh puasa lepas 15 Syakban. Cuba kita lihat kenapa. Ia larangan bersifat tanzih, bukan larangan yang berat, sebagai satu rahmat ke atas umat ini agar tidak melemahkan mereka untuk puasa Ramadan nanti. Dia memang bukan kaki puasa. Tiba-tiba dekat 15 Syakban, dengar ceramah daripada siapa-siapa orang-orang yang soleh, dia pun tiba-tiba terbuka pintu hati. Ya Allah, aku ni kena ibadat. Dia pun mula nak puasa. Dia pun startlah puasa 16 Syakban, 17 Syakban, 18 Syakban. Puasa ni sampailah 27 Syakban dia puasa. Lepas tu barulah 28 sampai dah 29 Syakban dia puasa. Bagi contoh. Kemudian 30 Syakban dia berhenti, 1 Ramadan dia masuk.
Bagi orang yang bukan kaki puasa, setelah dia puasa beberapa kali dalam bulan Syakban, tiba-tiba kena ganding pula dengan puasa Ramadan 29 atau 30 hari, memang penat lah. Bagi kaki puasa tak heran, puasa lah lama mana pun memang kaki puasa. Bahkan boleh tak makan pun dalam tempoh 30 jam pun boleh tak makan. Ya. Tapi ada orang yang mana memang bukan kaki puasa, tiba-tiba insaf, separuh Syakban baru insaf, kemudian dia pun puasa, lepas tu kena sambung Ramadan, dia akan kepenatan, darah kolaps. Maka larangan ini supaya ada orang yang supaya orang yang tak biasa puasa tidak kolaps dalam bulan Ramadan nanti, ya. Kalau letihnya puasa, ya Allah, baru tahu letih puasa. Itulah siapa suruh puasa over sangat lepas 15 Syakban. Tapi kalau memang kaki puasa tak apa, dia tak heran pun. Okey, baik. Al-Qadhi Iyad menjelaskan larangan itu merujuk kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berpuasa dalam tempoh yang lama. Bagi orang yang berkemampuan tak ada masalah. Dia memang bukan kaki puasa. Tapi bagi dia nak puasa tu dia boleh lah. Walaupun dia tak puasa selama ni, dia makan sikit je. Dia makan nasi tu 1, 2, 3 suap, sayur je banyak. Kalau dia makan sikit-sikit je dah makan. Setakat nak puasa tu tak heran bagi dia. So boleh tak dia nak puasa selepas 15 Syakban? Jawabnya boleh kerana dia ada kemampuan. Dia tidak mengalami kesulitan untuk berpuasa dalam bulan Ramadan nanti. Wallahu a'lam. 11.30 dah. Okey, Kak Syida. Fadhali. Jadinya mana satu kita nak ikut ya? Macam Kak Syida selalu puasa sunat ni, tak ada masalah lah. Bagi orang yang tak puasa sunat, boleh puasa selepas 15 Syakban. Bagi saya pegang pandangan jumhur. Boleh. Tapi jangan bising lah. Oh ni puasa, nak masuk dalam Facebook. Tuan-tuan bayangkan, saya tak pernah puasa selama ini. Tapi hari ini saya nak puasa pada 20 Syakban. Ambil gambar, lepas tu nak bising, nak viral. Marahlah orang. Diam-diam je. Nak puasa diam-diam. Ikut pandangan jumhur ulama. Jangan cerita pada orang. Itulah cara kita beramal ibadah. Kita beramal bukan mencari sensasi, tapi kita mencari pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Baik. Kak, saya tak ada masalah dah, Kak. Silakan, Kak. Apa tu maksudnya puasa ni tu Syaban tu, pada 15 Syaban tu kena apa, ayumi bid lah kan? Puasa-puasa hari putih lah, saya masuk sekali lah kan? Hari putih tu tak masuk lagi. Hari putih tu baru 13, 14, 15. Dia tak masuk ni 10 Syakban lagi. Dia tak masuk separuh kedua lagi. Separuh kedua ni bermula 16 hari bulan. Okey, okey, faham. Okey, Ibu, kalau tak ada, bolehlah kita berhenti di sini. Kalau ada, kita boleh bincang sikit lagi. Silakan sahabat-sahabat, ada soalan berkenaan dengan apa, berkenaan dengan ibadah Jumaat semua tu kan? Hari Jumaat, okey dah mana? Okey dah faham dah sekarang, tak boleh khususkan setiap hari tu ibadah-ibadah yang tertentu. Maknanya kita kena istiqamah sepanjang masa lah Ustaz ya. Nampak. Itu yang payah tu, Kak. Kena istiqamah lah, kena jugalah istiqamah tu. Betul. Dia sebenarnya gini. Sebagai agama yang tidak memberatkan kita, maka kita perlu maintain ataupun istiqamah paling kurang dalam satu amalan yang kita ada kekuatan. Ya, paling kurang dalam satu amalan yang kita ada kekuatan. Bagi orang yang buat kerja kemanusiaan, pergi sana, pergi sini, macam saya video, dia akan kurang lah dari sudut ilmu, dia akan kurang dari sudut ini bukan saya fokus pada Ustaz video, saya kata macam Ustaz video yang dia buat kerja sana sini kan. Dia akan kurang lah dari sudut ilmu ke, dari sudut ibadat sunat. Nak puasa pun tak larat. Di sana sini nak puasa, dia mesti dahaga, mesti tak nak kena minum air. Kalau orang boleh puasa tu hebat lah. Jadi tak apa, dia kurang dalam bab lain tapi dia juara dalam bab kemanusiaan.
payah ada orang 2-3 benda dia boleh buat serentak ni, jarang orang. Ada orang boleh buat pergi sana sini, tapi Isnin Khamis puasa juga. Ada seorang profesor dalam bidang fizik sejak umur 20 lebih lagi memang puasa Isnin Khamis. Hatta walaupun dia pergi musafir melancong, Isnin Khamis puasa. Pergi buat haji dan umrah pun puasa Isnin Khamis. Jadi memang ada orang macam tu. Buat kajian pun puasa Isnin Khamis. Okey, hebatlah dia. Tapi biasanya orang ni, standard saya cerita secara umum, orang dia ada satu kelebihan dia. Jarang-jarang dia ada 2, jarang-jarang dia ada 3. Sehingga kan pelik kalau ada orang yang berilmu, penuntut ilmu, rajin ibadah. Memang jarang kita jumpa. Dia penuntut ilmu, bab solat tahajud 8 rakaat, solat duha pun 8 rakaat, payah kita nak jumpa. Walaupun ada, tapi jumlahnya sedikit. Ya. Jadi tak apa, dia jadi juara bidang dia je. Okey, so orang yang bidang kemanusiaan, dia teruskan bidang kemanusiaan. Ada orang kaki puasa, okey, teruskan jadi kaki puasa. Puasa sunat. Walaupun akan kurang dalam bab-bab yang lain. Tak apa, puasa sunat tu banyak pahala. Kalau macam ibu suruh saya puasa sunat di Khamis, memang demam saya. Saya memang tak mampu. Bukan saya makan banyak, tak. Sebab kita tak biasa. Tapi saya tak boleh mengalah. Saya kena juga usaha nak puasa tu, insya-Allah lah. Tapi saya kena juara dalam bidang saya. Iaitu saya dalam bab kegembiraan saya dapat buat kajian, saya dapat menulis, saya dapat berkongsi. Tapi kalau dapat menulis, ada kekuatan menulis tu memang syok lah. Okey, ada kemampuan dari sudut itu. Ada orang kemampuan dia daripada sudut sedekah, dia ada duit banyak. Dia pun pening, tak tahu nak buat apa dah dengan duit. Ya Allah, banyak duit aku. Sedekah banyak dah, tapi banyak juga. Dia pun pening dah. Okey, sedekah. Sedekah. Pengurusan sedekah yang baik. Kepada siapa yang seeloknya dapat sedekah, dia menguruskan sedekah yang baik. Ada orang yang mana dia hanya mampu sudut pengurusan. Kalau bab mengurus sekolah, insya-Allah macam Kak Selina, ataupun mengurus negara, macam pemimpin-pemimpin politik, ibu-ibu ingatkan geng-geng ahli parlimen ni kaki puasa ke? Tak adanya nak ke sana ke sini, orang jemput makannya. Kebanyakannya ataupun hampir semua mesti bukan kaki puasa. Sebab penat. Kita tahu dengan kerja mereka yang penat. Jadi tak apa. Orang yang tak penat macam mereka pun tak puasa, apalagi mereka yang penat. Tanpa menafikan. Memang ada ahli politik puasa di Isnin Khamis. Memang ada. Tapi saya tak tahulah adakah dia maintain atau tidak. Tapi saya memang ada yang puasa di Isnin Khamis. Tapi jarang. Ceritanya jarang. Jadi kerana dia ada fokus dia. So setiap orang ikut fokus masing-masing lah. Macam saya beritahu ibu-ibu, antara orang yang bukan kaki puasa ialah isteri Nabi. Isteri Nabi bukannya kaki puasa. Dan mereka qada puasa Ramadan pun bulan Syakban. Ya, tapi kerana apa? Kerana mereka sibuk mengurus agama dan sibuk menjaga Nabi SAW, menyebabkan kekuatan mereka nak puasa tu tak macam orang lain yang tak sibuk. So jadi juara dalam bidang masing-masing, insya-Allah. Jika kaki puasa tapi selepas baru Syaban saja tak nak puasa, tak ada masalah, Alhamdulillah. Dia nak rehat dululah, dah kaki puasa, dia sekarang nak relax dulu. Tak ada masalah benda tu ya. Tak ada masalah. Tak dikira main-mainkan, maksud tak dikira bersih. Tak ada. Tak dikira memain-mainkan. Yang main-main ni macam ni, puasa kemudian tengah hari batal. Sekali tak apa, tapi banyak kali buat saja, itu main-main lah. Ini bukan main-main, dia memang nak relax dulu. Nak relax, nak makan-makan dulu sebelum puasa ni kan. Nak menikmati makanan-makanan yang sedap sebelum bulan puasa, tak apa. Okey, memang juga macam kita tak serius kan. Macam boleh pilih-pilih kan. Yang ni tak apa, yang ni tak ada masalah puasa ni lah. Ada orang tu dia memang nak menikmati bulan Syakban ni dengan makan benda best. Sebelum Ramadan nanti tak boleh dah nak makan benda best tu. Dia nak makan keknya apa, silakanlah. Menikmati makanan yang lazat itu tuntutan dalam agama. Agar kita bersyukur dengan anugerah rezeki yang ada. Yang bukan agama tuntut ialah kita makan seorang-seorang, kita tak pernah rasa kesusahan orang lain. Kita ada duit, kita nak makan benda mahal. Makanlah, kita ada duit. Tapi jangan post kat Facebook. Kita makan benda yang daging separuh, berapa je harga kata-kata. Jangan post kat Facebook je. Kita makan yang biar, alhamdulillah kita syukur pada Allah, dan sedekah kita jalankan.
Saya nampaknya saya dapat pengajaran penting daripada seorang ahli politik yang saya pernah jumpa dengan dia, langsung tak bincang pasal politik, bincang pasal ilmu dan bincang pasal pemakanan. Jadi kata kawan saya yang jadi PA dia memang bab makan dia tak berkira. Dia memang jenis makan benda yang mahal, yang harga ni mahal. Kerana dia nak menikmati rezeki daripada Allah Azza wa Jalla, tapi dia tak tunjuk pada orang. Seorang dia lah. Dia makan, dia nikmati, dia syukuri nikmat Allah. Yang penting dia tak belagak, dia tak sombong, dia tak cerita pada orang lain, selesai. Dan sedekah pun dia jalankan, bukan jadi kaki kedekut. Alhamdulillah lah macam tu kan. Boleh tak setiap kali puasa sunat kita ingat sekali qada puasa fardu? Puan Mazlian, dia gini. Kita kena niat qada puasa, bukannya kalau kita nak gabung, bukannya kita puasa sunat sekali puasa fardu, bukan begitu. Tapi kita kena niat sahaja aku qada puasa. Sekali puasa sunat. Dia kena utamakan yang fardu tu. Bukan yang sunat sekali yang fardu. Tapi saya faham maksud Puan Mazlian tu ialah qada puasa sekali yang sunat. Itu boleh. Kita ambil yang utama, sahaja aku qada puasa sekali puasa Isnin. Tak ada masalah. Jangan kita niat sahaja aku puasa Isnin sekali dengan qada puasa Ramadan. Itu tak jadi. Kalau rajin puasa tapi tak rajin infak, tak apa, tak ada masalah. Kak Alina, dia tak rajin infak sebab dia tahu kekuatan duit dia. Mungkin gaji dia 10,000 tapi anak dia 3 orang, semuanya swasta. Ada anak istimewa pula, anak istimewa tu pula berapa sebulan. Dari 10,000 gaji dia, 10,000 gaji suami dia, sebenarnya simpanan dia dalam 1,000-2,000 je. Simpanan 1,000-2,000 itulah dia nak simpan untuk rumah, dia nak simpan untuk masa depan, dia nak simpan untuk haji. Jadi dia infak sikit-sikit je, tak ada masalah. Sebab infak ni yang penting ialah kita infak. Dan kita mengurus infak dengan betul. Berapa banyak kemampuan aku ni aku boleh sedekah. Kalau bulan tu tak berapa banyak sebab kena tukar tayar kereta lah apa benda, infak. Saya ada infak sikit pun jadilah. Sebab itulah dalam bab infak yang penting ialah wa yasalunaka madza yunfiqun qulil af. Sedekah tu benda yang lebih. Bukan kita ambil simpanan kita ambil bahagian yang kita cadang nak tukar kereta, kita ambil itu kita sedekah. Tetapi apabila berlaku pertembungan, orang yang datang minta sedekah tu sangat memerlukan kewangan, memandangkan anak dia tak dapat makan apa, di situlah kita kena berkorban. Tapi pengurusan tu penting. Tak kira nilai infak tu, penting kita mengurus cara infak dengan betul. Baik. Allah Allah. Dia tak semesti orang infak 100,000 lebih banyak pahala daripada orang infak 100. Itu tak ada nilai. 1,000, 1,000 tak ada nilai di sisi Allah. Yang penting Allah tahu keikhlasan dia, Allah tahu nilai kesungguhan pada dia. Kalau dia bersungguh, dia memang walaupun dia terpaksa berkorban sedikit, maka pahalanya banyak. Allah A'lam. Okey, penutup soalan penutup kan. Kalangan Syaban. Dia mengatakan Nabi kebanyakan puasa di bulan Syaban tu. Puasa macam mana ya Ustaz? Okey, ada nota saya pun ada Kak. Nanti insya-Allah kita boleh bincangkan datang Kak. Apa maksud Nabi banyak puasa bulan Syaban, tapi kalau ikut hadis, bukan bulan Syaban merupakan bulan yang paling baik kita berpuasa sunat. Bukan. Bulan yang paling banyak dikempen oleh Nabi untuk puasa sunat, tapi Nabi sendiri tak buat sangat, ialah bulan Muharram. Tapi Kak Syida ingat lagi tak? Ibu-ibu ingat lagi tak? Saya dah cerita. Walaupun Nabi kata amalan sekian-sekian lebih banyak, tapi Nabi sendiri tak buat kan? Macam puasa Nabi Daud, Nabi sendiri tak buat. Jadi kerana dia ada lagi dalam ibadat ni, apabila kita kata amalan itu banyak kelebihan dia, dia ada lagi isu yang selalu saya sebut, hari ni pun saya sebut banyak kali dah, pengurusan ibadat yang betul. Yang penting kita mengurus ibadat. Walaupun solat witir pada dekat-dekat subuh lebih baik, tapi kalau memang kita tak mampu nak bangun solat witir pada hujung pagi, maka solat witir selepas ba'diyah isyak lebih baik. Itu cara kita menguruskan ibadat. Baik. Walaupun membaca Al-Quran itu banyak pahalanya, solat tahajud itu banyak pahalanya, tapi kalau saya terbangun lambat bulan Ramadan nanti, saya bangun-bangun dah pukul 5 subuh, saya ada masa 1 jam lagi nak sediakan makanan tu, nak makan, nak kejut anak, tiba-tiba saya selfish, saya solat tahajud seorang-seorang, kemudian saya berzikir seorang-seorang, saya biarkan isteri saya di dapur potong penumus,
hujung-hujung tu baru saya kejut anak, itu selfish dalam ibadat. Jadi apabila saya terbangun lambat, saya kena share dengan isteri. Okey, awak buat apa? Silakan makanan. Okey, saya akan settlekan bahagian anak kejut, kemudian kemas meja, sediakan pinggan mangkuk, kemudiannya apa-apa yang patut air kesediakan. Okey, maknanya ambil bahagian masing-masing. Walaupun tak sempat solat tahajud pada hari itu, walaupun kita niat sungguh nak bangun tahajud, tapi kita dah terlambat kerana penat, itulah qiyamul lail. Menyediakan makanan bersahur, itu qiyamul lail. Menyediakan anak untuk bersahur, itulah qiyamul lail. Bahkan lebih baik daripada kita bangun tahajud seorang-seorang, membiarkan pasangan kita bertumpus-tumpus menyediakan makanan. Kecuali lah makanan tu apa dia lah, panaskan lauk je pun. Nasi dah ada, nak panaskan nasi, panaskan lauk. Awak seorang-seorang buat jadilah, abang nak solat di 2 rakaat ringkas. Itu sempat masa. Ni kalau tak sempat, masa kita dah suntuk dah. Jadi itu cara kita menguruskan ibadat yang betul. Dia tak boleh selfish. Kita nak ibadat seorang-seorang je, tak boleh. Bukan begitu cara dia. Wallahualam. Alhamdulillah, faham Ustaz. Pengurusan ibadah, pengurusan masa, pengurusan ibadah tu penting lah sebelum kita nak nak mainkan sesuatu ibadah tu kan. InsyaAllah untuk Ustaz. Kita jumpa lagi. Dan Kak Syida memang Kak Salina pun ada minta, tapi saya agak berat hati. Itu puasa cara Nabi SAW. Tapi saya beritahu Kak Salina, saya berat hati. Kak Salina kata kita kena kongsi bahawa kita ada kekuatan. Kalau nak kongsi pun kita akan kongsi dalam grup kita yang kecil ni lah, bukannya kongsi dalam bentuk yang terbuka ya, begitulah. Dan apa Ustaz? Yalah, nak puasa cara Nabi kita pun ala kadar je Kak. Bulan puasa pun tidur je banyak. Dia pun nak share puasa cara Nabi, tak kena cara lah. Tapi kalau sekadar nak bincang secara ilmiah, dalam grup yang kecil, dengan kita mengakui, saya dah akui pada ibu semua, saya bukan kaki puasa, saya bukan kaki ibadah, ibu clear benda tu. Okey, Zu bukan kaki ibadah pun, tapi dia nak share ilmu je. Okey, clear benda tu, baru kita boleh kongsi. Tapi kalau saya sorry, ada internet problem. Siapa ibu tajuk kita sampai bahawa nak bagi lebih tak ada, insyaAllah kita bincangkan sebenarnya cara Nabi Muhammad ikut sallallahu alaihi wasallam. Nanti bulan kita kena bincang bagaimana menguruskan solat tarawih agar mendapatkan qiyamul lail sepanjang malam. Allah Alam Kak. Sampai situ Saya nak pergi ambil anak kat sekolah pula. Terima kasih Ustaz ya. Atas pengurusan ilmu hari ini. InsyaAllah Ustaz kita bincangkan macam Kak Salina. Sajakan tu lah insyaAllah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Dapat ilmu Ustaz. Terima kasih semua para Zima. Terima kasih Kak Mas. Terima kasih Kak Halina, Kak Salina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah untuk perkongsian hari ini. Terima kasih semua atas keberadaan pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk besok kuliah daripada Ustaz Yusof. Tadabbur surah Al-Falaq. Terima kasih Ili. Jazakallah khairan kaisara Ili atas keberadaan pagi ini. First time ke join? Rasanya Ili pertama kali join kot. Terima kasih Kak Jalila. Itulah nampak Ili punya nama. Terima kasih Ili. Jazakallah khairan kaisara. Terima kasih Kak Syida. Terima. Jumpa lagi insyaAllah. Allah, Terima kasih Linda. Terima kasih Kak Yan. Terima kasih Mak Afan. Terima kasih Mazura. Terima kasih Aziza. Terima kasih Kak Azia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita dah makan masa lebih dah ni. Okey insyaAllah Kak Syida dapat endkan sesi pagi dengan lepas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Saya endkan sesi pagi ini dengan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok insyaAllah.